Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal 'afidah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kamilah yang menjadikan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Namun amat sedikitlah di kalangan kamu yang bersyukur. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Saf-saf pimpinan Surau Al-Aziz, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita mulakan dengan salat maghrib berjemaah. Seterusnya kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh kerahmatan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita kena panjatkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya suka mulakan dengan kuliah saya sebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dalam keadaan kita sekarang dilanda berbagai-bagai ujian, dengan ujian virus tu, dengan ujian ekonomi dia, dengan macam-macam lah ujian ni kan. Tapi Allah tetap memilih kita untuk menjadi tetamu dia dalam rumah-rumah Allah. Bukan itu saja, malah bagi kita masuklah untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, duduk dalam raudah taman-taman syurga kan. Ya, sebab bila kata jemput jadi tetamu ni, bukan semua orang boleh dijemput jadi tetamu. Tu kena ingat. Bukan semua orang boleh jadi tetamu. Tengok tadi semayang kan ramai. Ustaz bila kuliah tu adalah mengukur ni lah. Sebab nak jemput jadi tetamu Allah ni bukan semua orang boleh. Tuan-tuan, kita manusia ni pun kan, kita yang hina ni pun kita pilih nak ajak orang datang rumah. Kan? Ada kita ajak sesiapa datang rumah sesaja ajak makpet, budak Instagram datang rumah tu. Tak ada. Kalau ada pun tengah buat air kat dapur tu, TV kita dia buat lari tengah kita buat air. Sebab kita pun pilih orang. Tak semua orang kita boleh ajak datang rumah jadi tetamu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Zat tentu bila jadi dipilih menjadi tetamu Allah, orang dia hebat. Itu dia kena ingat. Sebab tu saya sebut banyak kali, boleh datang surau, boleh datang masjid ni, muka kena banyak senyum. Dapat sekarang ni kita pun tak tahu senyum ke tidak dengan pakai mask. Kan? Senyum ke tidak kita pun tak tahu. Jangan masam rasa tu seronok dapat Allah SWT pilih kita. Allah SWT kalau tak pilih kita, tuan-tuan, buat macam mana pun takkan boleh datang, takkan boleh duduk dalam rumah Allah SWT. Kena ingat, sebab tu saya sebut tadi, nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, tuan-tuan, kita tak rasa nilai nikmat iman sebab kita dapat berjumur. Kan? Mas ni dapat berjumur, tengok, sepah pergi jalan dengan buang macam tu. Cuba kalau satu ni beli RM20 main dia frame kat rumah tu.
Kalau tak dah habis pakai. Pasal sayang tu boleh. Tentu kat iman. Iman kita ni tuan-tuan dapat iman dan Islam kita ni dapat percuma lahir-lahir dapat Islam. Cuba tanya orang-orang yang baru masuk Islam. Tu tengah malam memang lari, tiba-tiba pintu terbuka. Kalau kuliah tengah malam saya lari dulu. Sajalah tuan-tuan kan. Nak datang tadi dah lah bapak jam kan. Hujan kami lebat. Ya Allah. Keluar rumah 5:30 hari ni tuan. Macam nak pergi kuliah kat Seremban. Sampai tu imam rakaat ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cuba tanya sahabat-sahabat kita yang dapat Islam mencari, yang jenis baru masuk Islam. Contoh Ustaz Ebit Liu. Saya ada kawan ramai yang hebat-hebat, Ustaz Syafiq Liu, Ustaz Taufik. Banyak yang jenis dapat Islam, masuk Islam. Mereka dapat Islam, mereka dapat iman ni, mereka cukup hargai. Berbanding dengan kita. Sebab tu kita bila ada Islam pada kita pun tak tahu lah. Kita pun tak heran perangai lebih-lebih kurang betul-lah. Sebab bila orang tahu nilai Islam, orang tahu nilai iman, dia akan jaga pasal dia bawa apa yang dia bawa itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Identiti dia sendiri Islam. Macam baru ni UAE kan. Dia boleh iktiraf kan. Ya. Israel Yahudi laknatullah bersama bila mana perjanjian dengan Donald Trump. UAE ni Allahu Akbar. Dia berjalan, bukan kata berjalan pakai jubah, pakai igal, pakai serban. Bukan kata berjalan dia. Mandi pun pakai serban. Nak tunjuk dia nak Islam lebih daripada kita. Nampak? Tapi nampak. Jadi bukan kaya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu nilai, nak tahu nilai sihat, nikmat sihat ni kita tak boleh ukur sekarang. Nikmat sihat ni bila kita sedar, bila kita sakit. Masa sakit tu baru tahu rupanya ya Allah menyosallah masa sihat ni tak ngaji kan. Masa sihat tu kita semayang. Tuan-tuan tak percaya tentang pergi hospital. Tempat paling banyak orang sebut Allah selepas masjid, surau masjid. Pergi hospital tengok. Allah terbang atas katil. Allah. Padahal masa sihat tu sepak batu mencarut dia kerja. Nampak tak sebut Allah dah. Tapi bila dah sakit Allah. Nampak? Kita tanya kat dia bila kita bagi bantuan, kita tanya pakcik tak semayang. Dia kata nak, dia panggil kita nak. Macam mana nak semayang ya, wayar banyak, selerat wayar. Nak pergi jamban pun kena basuh macam tiang kali. Nampak? Pasal masa sihat tak mengaji. Masa sihat tak belajar macam mana nak semayang masa sakit. Tiba-tiba masa sakit nak semayang. Kata Allah yarham Ustaz semayang kamu pun tak ada harapan nampak. Betul tuan-tuan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang lah setengah-setengah tempat kita tengok orang semayang atas kursi pun kelang kabut. Pasal dia tak mengaji. Bila dah sakit pun kelang kabut datang surau, datang masjid, dia menyusahkan orang. Tak apalah, alhamdulillah Allah masih buka ruang untuk dia semayang. Datang ke surau masjid. Yang itu kita kena bimbing. Lepas tu nikmat sihat ni kita tak boleh nilai sekarang. Bila kita sakit besok baru datang. Baru kita boleh nilai nikmat sihat. Sebab tu ayat yang saya mula-mula saya baca tadi. Ni kuliah ambil apa je? Dia tentang sakit ni mana boleh kan? Kuliah ambil apa? SOP 8.5. 8.5 berhenti ya? Tak ada tambah masuk. Jangan main bola pun tambah masuk tak? Boleh dah. Boleh ya? Kena berhenti azan lepas tu sambung ke atau macam mana? Tu je. Tu je. Baik, jumhur jemaah kata tu betul. Betul ayat yang saya baca tadi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad. Qul, mana cakap dakwah bil lisan, cakap. Qul huwallazi ansha'akum. Kamilah yang menjadikan kamu. Mana jadikan kamu ni daripada tak ada kepada ada. Sebab kita ramai ni dulu ni mana ada? Tak ada. Takdir Allah SWT jadikan kita manusia khalifah di atas muka bumi. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan ni tak jadi manusia kat macam mana? Tu jadi
Ya, jadi tiang, jadi kapet, jadi rumput, tak jalan macam mana kan. Palang gate. Palang gate tol. Contohlah. Agak-agak macam mana kan? Tak. Qul huwallazi ansha'akum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar mengadukan, menjadikan kamu, malah mencukupkan sifat jago daripada kecil sampai tua. Enggak. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian kami mengadukan bagi kamu pendengaran, telinga. Bagi telinga dengar, supaya kamu dengar benda yang baik-baik. Dengar ayat Al-Quran, dengar hadis Nabi SAW, pesanan-pesanan ulama, nasihat agama. Enggak. Adakan pendengaran, adakan telinga. Wal absara, adakan pula penglihatan, bagi mata pula. Dah bagi telinga, bagi mata. Kenapa Allah SWT sebut telinga dulu, tak sebut mata dulu? Sebab hidayah, pelajaran, pengajaran mudah diambil oleh orang yang melalui telinga. Dengar dulu, baru tengok. Kan? Contohlah kita kata macam kita bercakap dengan orang pekat dengan orang buta. Mana faham dulu? Kan? Dah tentulah orang buta faham dulu pasal dia dengar. Yang pekat tu nganga je lah, nganga. Entah apa benda dia cakap tak tahu, tak dengar. Dan kita nak bercakap dengan orang pekat, kita kena pakai bahasa isyarat. Kita bukan reti bahasa isyarat. Pasal kita ni kadang masuk sembang pun tak lagi lagu isyarat. Contoh, bukan orang sini ni. Kan? Kita tunggu nak keluar sembang ni, lama dah tunggu. Tiba-tiba sadin dia masuk. Apa tuan-tuan nak kata? Agak-agak lah, tak sabar warak lah. Bagi mata, untuk penglihatan, supaya kita tengok benda-benda yang boleh mendatangkan pahala. Apa dia yang kita tengok boleh mendatangkan pahala tu? Kata ulama, kalau tidak mengganggu khusyuk, melihat Kaabah, semayang depan Kaabah. Kalau tak ganggu khusyuk, tengok Kaabah dapat pahala. Dengan syarat tak ganggu khusyuk. Sebut tu pasal kadang-kadang bila kita semayang tu depan Kaabah, mula-mula tengok Kaabah. Bila dah lama semayang kan, imam baca panjang kan, malam tu sudah baca sudah lah malam tu, tiba-tiba terlajak tengok keren sebelah sana 30 ke 40 tingkat. Bapak tinggi lah, habis semayang. Kalau tak mengganggu khusyuk, tengok Kaabah dapat pahala semayang. Siapa lagi kalau kita tengok dapat pahala? Muka mak dengan abah itu. Kalau ada lagi lah, ada lagi, tengok muka mak dengan abah kita tu, tengok pun dapat pahala. Tak ada apa, cuti panjang balik kampung. Tengok, Assalamualaikum mak berkata ke salam, kau balik ada pun sajalah nak tengok muka mak. Kata ustaz tu yang muka tengok mak dapat pahala. Kau nak punya duit, kata mak. Yang duit tu nombor 2 lah mak, kata kan. Itu kekal jadi tu sembang lah. Mak tu mesti tahu dengan anak kan. Tak ada mana dia balik sesaja tu. Bohong tu. Kan? Tengok muka mak dengan abah dapat pahala. Apa lagi yang kita tengok dapat pahala? Muka bini dapat pahala, tengok. Dengan syarat bini kita, jangan bini orang. Tak boleh tahan ustaz, bini orang kami lawa, kata pak kerja tu tengok. Memanglah nak banding dengan bini orang dengan bini kita. Kita tengok bini orang kat luar, memang dia make up, memang dia pakai cantik. Banding dengan bini kita kat rumah dengan baju kelawar tu, dengan sanggul macam KCC, mudak sejuk, muka mana nak sambung. Ada kita duduk rumah tiba-tiba tengok bini kita siap kan, tengok ikat tudung siakap bawal keli semua tu, ikat tudung tu. Pakai minyak wangi, pakai jubah, elok tanya, "Ya, kau nak pergi mana ya? Nak pergi masak bang?" Aduh. Tak ada. Itulah baju kelawar tu lah. Baju kelawar tu pun hukum buat tak kaki lah. Tapi selesa tu. Punya nipis baju kelawar tu, kalau dia berdiri depan tingkap nampak tu, tembus. Nampak. Tapi selesa. Macam bini kita nak bandingkan kita dengan orang lain, mana boleh? Laki orang mana sama. Tengok laki orang kat luar, tengok laki kita kat tengah rumah. Masuk PKP tu, tak ada jalan mana tak? Terlentang tepi sofa tu, ya Allah, buruk rupanya tu. Dah lah ikat kain sampai ke lutut, terlentang gini tidur. Memanglah bodoh. Kan? Tak sama. Tak, tengok bini, tengok pasangan dapat pahala. Kata Nabi SAW, syahwat letak tempat yang halal dapat pahala. Letak tempat yang syahwat, letak tempat yang haram dapat dosa. Kan bila kita tengok muka bini kita kan syahwat.
Kalau tak syawat tu kena pergi check tu, something wrong somewhere, kata orang Gombau. Entah. Mak kita pun kalau laki balik kan, kalau senyum sambut laki balik pun dengan kejur kan. Senyum. Kata Nabi SAW, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang wajah si isteri dengan pandangan rahmat. Apa lagi yang kita tengok dapat pahala? Tengok Quran. Tak payah baca, tengok pun dapat Quran. Dapat Quran, tengok pun dapat pahala. Tu balikkan sekejap lagi kan, habis kuliah tak ada apa, dah habis dah tengok. Dah pergi kedai mamak habis semua kan, tengok bola, tengok gusti semua, balik rumah. Semalam nak ngaji kata tengok Quran. Tengok pun dapat pahala. Sambil tu tanya, ya anak dah tidur ya? Belum bang kata. Bacalah sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Bang anak tidur dah. Sadaqallahul azim. Pahala. Pun pahala juga. Pun pahala juga. Apa lagi yang kita tengok? Keindahan alam. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, tengok guna mata untuk tengok keindahan alam. Wal afidah, makna jadikan pula hati. Hati ni apa? Makna perasaan. Bila mana kita dah dengar, bila kita dah tengok, nescaya dalam hati kita akan timbul perasaan syukur yang amat sangat, bahawa semua ni yang Allah SWT jadikan nikmat ni adalah untuk kita, dan kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Syukur. Kena banyak syukur. Sebab tu jadi hati ni supaya kita fikir balik, oh semua ni Allah SWT. Jadi kita terlalu kedil, dan apa yang pada kita tadi saya sebut adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak-banyak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang kan, dia biasa kalau dengar, dia pejam mata tu, telinga tu dengar, baru dia kusyuk, baru sampai ke hati. Sebab tu bila dalam kuliah ni kalau ada orang pejam mata, jangan kejut tu. Tu tengah kusyuk tu. Kan? Contoh, bukan surau ni lah, surau tempat lain. Tu jangan kejut tu. Memang tengah kusyuk tu. Bukan. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, qalila. Makna sedikitlah. Qalila ni makna orang kalau 100 orang ada 2 orang. Terlalu sedikit. Ma tashkurun, yang mensyukuri nikmat yang telah aku bagikan. Mbak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kena banyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kata Nabi SAW, datang satu masa bila mana kata Nabi SAW, iza syakhasal basar wa asrajas sad wa sya'arral jil wa tashannajat al-asabi fa inda zalik man ahabba liqa Allah habba lahu liqa wa man kariha liqa Allah kariha lahu liqa, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni depan ni banyak kosong, jangan takut, tak ada soalan malam ni. Jangan takut. Baik. Kata Nabi SAW, iza syakhasal basar, bila mana mata manusia sudah terpacak tak bergerak. Bila mana mata manusia, seseorang manusia tu tengok dah tak bergerak. Syakhasa ni maknanya terpacak, tegak tengok. Tegak. Masa tu jangan nak ngada ulo tangan, Pak Lang ada datang pernah tak? Masa tu terajang kan sampai tanya. Tak ada masa dah nak tanya. Mak, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, mata kita akan melihat perjalanan terakhir roh keluar daripada badan. Tu kita tengok mata, tengok ya, habis. Batu sunat, lepas tu batu orang meninggal, lepas orang meninggal tu pergi tutup mata ni, supaya otot dia jangan jadi, bila dah keras dah jam tu tak boleh nak tutup. Fitnah nanti. Mati mata tu beliak kan. Bawa pergi mandi, tengok orang cakap apa. Aku tak tengok laki lijah ke meninggal tu. Mata tu beliak tu. Dengar kata kempunan makan mi kari tu. Padahal nak dia bangang. Nak tutup mata tu. Sebab memang orang mati semua mata terbuka. Yang mati mata rapat tutup ni apa siapa tuan-tuan? Drama Melayu tu. Drama Melayu mati mata semua pejam. Sebab mati semua dalam iman. Idza syakhasal basar wa hasrajas sadr, dan dada dia mula berombak. Dada ni mula berombak.
Berombak apa? Tarik nafas. Seolah-olah dunia ni tak cukup dah oksigen. Sedangkan orang sebelah dia tarik nafas biasa. Dua sebelah dia tu macam biasa tarik nafas, tak ada apa-apa pun. Nak lagi best, yang kat luar tu tarik nafas sambil isap vape, lagi tak ada masalah. Nampak? Ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik nafas ni seolah-olah tak ada. Ni rezeki dah semakin tipis. Ketika itulah kata malaikat rezeki. Kata aku dah pusing seluruh dunia ni cari rezeki. Habis hudang aku masuk. Aku pergi tempat gula tak ada. Gudang beras pun tak ada. Yang belum pergi gudang garam. Semua tak ada. Masa tu kita dah tarik nafas, turun naik. Dada ni mula berombak. Allahu Akbar. Wa qasya'aral jib. Kulit-kulit mula menggigil. Tuan-tuan bayangkan kulit kita mula menggigil. Allahu Akbar. Kulit tuan-tuan menggigil. Sebab sakitnya sakaratul maut. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam kitab Mukasyafat Al-Qulub, tulisan Imam Ghazali, sakaratul maut seolah-olah ditusuk dengan 300 bilah pedang. Dan maut yang paling ringan, seolah-olah seekor kambing biri-biri tersekat di dawai berduri. Lalu cuba nak lepas, lari juga tanggal kulit-kulit dengan bulu-bulu tanggal di kawat berduri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sakit sakaratul maut ni tuan-tuan. Siapa pun bila rasa sakit sakaratul maut ni, dia akan tahu inilah dia sakaratul maut. Muslimat sakit bersalin. Sakit. Tapi bila datang sakaratul maut, dia tahu inilah dia sakit sakaratul maut. Kan Allah SWT sebutkan wa zanna annahul firaq dalam surah Qiyamah. Nampak? Wal taffatis saq bis-saq. Dan dia yakin bahawa itulah masa perpisahan. Yakin, tahu. Sakit kena kanser, 4 tahun nanggung sakit kanser, buat kemoterapi, buat macam-macam. Hospital tu dah macam rumah nombor 2. Sakit. Tapi bila datang sakaratul maut, dia tahu inilah dia sakit sakaratul maut. Allahu Akbar. Kata satu hari Umar berjalan-jalan, lalu berjumpa dengan Ka'ab Al-Akhbar. Lalu tanya, wahai Ka'ab, ceritakan kepada aku bagaimana maut. Baiklah, kata Ka'ab, ya Amirul Mukminin. Makna Umar masa tu Perdana Menteri. Ka'ab ni orang biasa. Umar tanya tu, Umar tak tahu ke? Umar tahu kan? Bukan Umar tak tahu. Takkan Umar tak tahu. Umar orang kanan Nabi SAW. Rapat banyak masa habis dengan Nabi SAW. Tuan, takkan dia tak tahu? Tak. Umar tanya tu semata-mata nak dengar nasihat daripada orang lain supaya nasihat diri dia. Sebab tu kita kadang-kadang kita sesekali tu minta lah kawan nasihat kita ni. Pasal kita kadang terbalik. Bila orang nasihat kita marah. Kan? 3 minggu tak datang surau. Pasal kena nasihat, kena tegur. Kena tegur sikit tak mengajuk. Allahu Akbar. 3 minggu tak nampak buku surau. Dapat yang tegur dia dah udak lagi dia tak makan. Dia kata kau budak berapa hari pun hidup, nak tegur aku dia tu. Aku lagi makan garam daripada kau, lagi awal makan garam daripada kau dia tu. Dia tak tahu yang banyak makan garam ni lembu. Ni abah saya tu, bapak saya dulu kampung tu kan, bila nak bagi lembu minum tu, ambil garam kasar tu, letak campur air kacau dan beli, kacau bagi lembu minum. Tengok lembu minum macam dapat air tea leaf ada bubble tu. Kami syukur gitu. Nampak? Jadi kata Ka'ab Al-Akhbar, mati maut ni seolah-olah ada orang masukkan kayu daripada mulut sehingga ke perut. Dan kayu tu berduri dan dia bercabang, cabang dia juga ada duri. Lalu direntap, mana yang mana tersangkut akan sangkut, yang mana tinggal akan tinggal. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah kata, maut ni seolah-olah ada pohon yang tumbuh daripada dalam pokok keluar ke mulut. Dan pohon itu berduri dan dia ada cabang-cabang dia, ada akar dia juga berduri dan menyangkut organ-organ dalaman. Sangkut dekat pankreas, hati, limpa, jantung, perut, buah pinggang, semua sangkut.
lalu direntak daripada mulut, lalu tercabut habis semua. Begitulah sakitnya sakaratul maut, kata Imam Abu Hanifah. Waktu Imam Hasan Al-Basri, satu hari dia berjalan, lalu sampai satu rumah. Tengok ada orang nangis. Dia tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, abah kita orang ni, abah saya baru meninggal. Abah saya orang baik, tak suka nak bergaduh dengan orang. Kalau sembang kedai kopi pun jaranglah sembang pasal politik, contohlah. Baik orang ni. Kami ni kalau nak pergi pasar malam, nak sekolah, nak sekolah, nak kerja, nak apa, PTN semua abah lah yang tolong. Baik abah. Kan? Jadi kami sudah hilang tempat bergantung. Kata Imam Hasan Al-Basri, sepatutnya kamu bersyukur kerana abah kau sudah melepasi satu tahap kengerian sakaratul maut. Dia dah lepas dah kengerian sakaratul maut. Sepatutnya kamu menangis untuk diri kamu, sebab kamu belum lagi bertemu dengan sakaratul maut. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni keadaan. Sakit tak sakit? Nak elak tak boleh. Tapi nak minta ringan boleh. Berdoa dia, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Minta ringan. Sebab kalau setakat mati ni, Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalam juga mati. Cuma beza je Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalam ni tuan-tuan, dia diberi kelebihan, dipanggil khiyar. Maknanya boleh tangguh, boleh minta tangguh. Tapi Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalam lah, manusia biasa tak ada tu. Kalau bagi kat kita ni memang tak mati-mati lah. 3,000 tahun tak mati, makan bencin dia kerja. Datang tahun ni, kau datang tahun depan lah. Cakap begitu maut kan, kau datang tahun depan lah. Tahun ni anak yang tua tu baru nak masuk universiti katanya. Datang tahun depan, alah yang nombor 2 tu nak nikah lah katanya. Bila nak mati? Aduh ya rasan ni. Macam Nabi Daud alaihissalam, dia boleh menyembang dengan malakul maut. Bad tu. Yang ada lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah bertemu malakul maut. Tapi Nabi Daud alaihissalam, satu hari duduk datang malakul maut. Bagi salam, Assalamualaikum. Jawab Nabi Daud alaihissalam, Waalaikumsalam. Siapa kau ni? Dia tak pernah tengok kau dekat pusing sebelah. Contohlah. Contoh. Sebenarnya minum sekejap ya. Sakit nak tekak. Dia kata, aku ni jenis makhluk yang tak takut dengan penguasa pemerintah. Tidak ada bangunan yang mampu menahan aku daripada masuk ke dalam. Dan aku tak makan rasuah, terutama daripada tokek kedai kuda dan kedai judi online. Contoh. Itu saya tambah tu kan. Jadi kata Nabi Daud alaihissalam, maknanya kau ni malakul maut. Kata iyalah. Jadi kau datang hari ni nak ambil nyawa aku kau. Kata malakul maut, tak, hari ni datang saja nak ziarah, kan nak nyembang lah. Mbak, boleh nyembang kan? Cuba kalau kita boleh nyembang dengan malakul maut, jak macam mana kan? Baru boleh ambil ni selfie dengan menteri je. Selfie dengan menteri. Menteri pun tak pernah gitu selfie sambil-sambil dia lalu ambil gambar kan. Habis grup WhatsApp jantan. Baru boleh nyembang malakul maut ni, tak ingat lah. Tak. Sembang. Banyak kali jumpa. Akhirnya satu hari kata Nabi Daud alaihissalam, dia kata on dalam menyembang, kau baik tak? Malakul maut panggil on lah. On. Bila besok datang, kau datang nak ambil nyawa aku, dia tu kau bagilah aku petanda. Bagilah aku tanda-tanda dia. Kata malakul maut, baiklah. InsyaAllah dia pun. Tak apa, dia pun balik. Lama tunggu tak datang-datang ni. Lama tunggu. Sampai Nabi Daud alaihissalam pun pening. Kan? Lama tak datang-datang je ni, dah tukar jawatan kau kan. Dah tukar department kau. GPS hilang kau, contohlah kan. Akhirnya dia datang. Betul dia datang, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita aku datang. Kau datang ini nak buat apa? Nak nyambang kau, nak ziarah aku, nak macam mana? Hari ni aku datang nak ambil nyawa kau, kata malakul maut. Nabi Daud alaihissalam kata, kan aku dah beritahu kau datang besok nak ambil nyawa aku. Beritahulah aku, senang. Aku nak siap, aku nak prepare. Bukan Nabi Daud alaihissalam tak ada. Bukan Nabi Daud alaihissalam tak ada amalan. Ada, tapi senanglah kan. Dia dah tahu tarikh tu, dah tahu time tu. Kan kau dah janji nak beritahu aku. Kata Nabi Daud alaihissalam. Kata malakul maut, bukankah dulu rambut kau hitam sudah menjadi putih? Bukankah dulu kau seorang yang gagah, sekarang kau semakin lemah? Bukankah dulu kesihatan kamu baik, sekarang sudah makin merosot? Bukankah ramai jiran-jiran kamu yang sudah meninggal?
Itulah tanda-tanda ni. Tak mudah ni dia. Baik. Tu kadang kita tak perasan kan. Kita tak perasan. Bila orang beritahu kita dalam grup WhatsApp kan, kado ada orang meninggal lah. Kita kadang-kadang kita pun tak cakap innalillah pun tak sebut pasal kita hantar stiker je. Handphone tu lagi banyak pahala daripada kita tu. Kita hantar stiker innalillah kita tak sebut. Kita tak perasan, tak tahu. Padahal itulah tanda-tanda bahawa besok kita juga akan mengikut jejak langkah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu bila sebut kulit ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya dah terangkan sebelum ni kuliah saya di Persi 16. Kulit ni tuan-tuan, sebab apa kulit? Sebab Allah SWT sebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nazidat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, saufan muslihim nar, kami masukkan dalam neraka, bakar dalam neraka. Yang ini ayat tak payah tafsir kan, direct boleh faham. Kemudian ayat Allah SWT sebut kullama nazidat juluduhum, bila mana terbakar hangus kulit-kulit mereka, ba'dalnahum, kami gantikan dengan kulit baru. Juludan, dengan kulit-kulit yang baru. Supaya apa? Liyazuqul azab, supaya mereka rasa azab yang kami sediakan. Sebab enggak, ni ayat sains. Quran dah dedah 1400 tahun kan. Kulit kita ni ada sensor. Kulit kita ni lah rasa kalau sejuk, aircon, panas matahari, apa semua kulit. Sakit, dia akan hantar kotak beritahu sejuk, panas, sakit, semua begitu. Sains baru dapat baru ni. Quran dah dedah 1400 tahun ni. Kulit. Bila dah habis kulit tak ada dah, daging tak rasa dah. Suatu. Daging tak rasa dah, yang rasa kulit. Sebab tu kata Allah SWT juludan, kita gantikan dengan kulit yang baru. Sebab tu fizikal ahli neraka ni besar-besar kan. Ni fizikal ahli neraka besar. Tuan-tuan tengok, buka kitab Bahrul Mazi pun saya rasa tu. Buka kitab Bahrul Mazi. Bagaimana fizikal ahli neraka. Ni tuan-tuan, bahu kiri ni nak nyampai ke bahu kanan ni tuan-tuan, naik kuda yang paling pantas 3 hari perjalanan. Nak nyampai bahu kiri ke bahu kanan. Kuda paling pantas, bukannya lelah jenis sakit kuku semua, tak ada tu. Tak ada, laju tu. Tak ada lah cerita berhenti arena, tak ada. 3 hari perjalanan. Cuping telinga ahli neraka 70 hasta lebar. Gigi geraham ahli neraka sebesar Bukit Uhud. Siapa pernah sampai Madinah dia tahulah besar Bukit Uhud macam mana. Masa saya kat Madinah tu kan, alhamdulillah lah Ustaz jumpa saya kat Masjid Nabawi kan. Alhamdulillah lah tadi Ustaz dapat jalan pergi panjat Bukit Uhud. Saya kata biar pernah haji ni. Betul, dia tu. Haji panjat Bukit Uhud ni masa tu sebelah masjid tu. Saya kata sebelah masjid tu Jabal Rumah. Tu bukit mana? Yang Uhud seberang jalan tu Uhud. Ayuku dia tu. Allahu Akbar. Besar Jabal Uhud. Besar gigi gerah. Tuan-tuan, dari kulit, riwayat kulit, toba kulit ahli neraka ni 3 hari perjalanan, tapi tak sebut naik apa. Naik LRT ke, naik Grab ke, tak tahu tak cerita. 3 hari perjalanan. Makna toba tu kulit tu. Nak bagi rasa, bila semakin besar, semakin tebal, semakin azab dia rasa. Nampak tak? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu, waqt sya'arral jil, bila kulit-kulit mula menggigit. Wa tashannajat al-asabi', dan jari-jari mula kaku, tak boleh main. Jari ni tak boleh main. Tak boleh nak bengkok, tak boleh apa, tak boleh dah. Koreh. Kalau orang nak meninggal kan, jari koreh, tak ada main dah. Ini turutan proses ketika mana sakaratul maut berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk dalam kuliah ni tiba-tiba jari tak boleh bengkok, yang itu bukan nak mati lagi tahu. Jangan tengok jari tak boleh, mati aku mati tak. Itu bukan sakaratul maut, itu gaut.
Dan siang tadi belasah udang macam sotong apa semua dia belantai kan. Ada malam gaut lupa nak pakai beg. Tak boleh bengkok. Ni. Fa inda zalik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, pada waktu itu, man ahabba liqa Allah ahabbalahu liqa. Barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala suka nak bertemu dengan dia. Lalu sahabat radhiyallahu anhu bangun. Bertanya, ya Nabi Allah, bila kata suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, makna kena mati. Bila kata nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ni, makna kena mati. Bila kata suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ni, makna kena suka mati. Siapa yang suka mati? Macam jelas tuan-tuan dan kegemaran ni kan. Tiba-tiba malaikat maut datang kata, siapa yang nak mati malam ni angkat tangan. Tuan-tuan nak angkat tangan tak? Tak saya kata tuan, saya pun tak berani angkat. Macam tu kat sahabat tahu. Jadi kata Nabi SAW, bukan macam tu maksudnya. Maksud barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah ni, maknanya hidup dia sentiasa memikirkan bahawa satu hari nanti dia akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup dia sentiasa mencari bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni makna yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hidup dia cari ruang-ruang untuk berbuat pahala, cari ruang mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk ampun dosa. Kan kita masih lagi dalam bulan Muharram kan. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah wal Muharram, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, puasa yang afdal selepas bulan Ramadan, bulan aku, kata Allah, bulan Allah, bulan Muharram. Kata Nabi SAW. Lepas tu kena banyakkan puasa bulan Muharram. Kalau tak dapat pun tak apalah, janji puasa Asyura baru ni. Kan? Puasa 10 Muharram. Kan? Nabi sampai Madinah, Nabi tengok Yahudi semua puasa 10 Muharram. Dia tanya, kenapa kau puasa 10 Muharram? Dia kata, kami puasa 10 Muharram sebab kami mengenangkan peristiwa bagaimana Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dihambat oleh Firaun, tenggelamkan Firaun dalam Laut Merah. Ni peristiwa dia berlaku pada 10 Muharram. Jadi kami puasa nak meraihkan, nak memperingati. Kata Nabi SAW, kamilah lebih layak berpuasa daripada kamu, kerana Nabi Musa AS adalah Nabi kami. Sejak daripada itu Nabi SAW sebut kita puasa 10 Muharram. Kemudian bila dah puasa 10 Muharram lah, sahabat tanya, kalau kita puasa 10 Muharram ni ya Nabi Allah, kan sama dengan Yahudi tu, macam mana cerita kan? Kata Nabi SAW, baik, tahun depan kita puasa 9 Muharram. Jadi kena puasa mula 9, kemudian 10 Muharram. Tapi sayangnya, Nabi SAW ditakdirkan tak sempat nak berpuasa pada tahun depan sebab dia dah wafat. Lepas tu siapa yang puasa 10 Muharram baru ni, apa dia punya kelebihan dia? Setahun yang lepas sebelum ni diampunkan dosa. Walaupun kita kata, setengah ulama kata dosa kecil. Kita dosa banyak kan? Dosa kecil pun dosa kecil. Ni kira dia sekarang lah tuan-tuan. Tapi benda tak nampak. Bila benda tak nampak, tak apa nak kerja kan? Bayangkan tuan-tuan, diskaun saman AES 70%, kan? Beratur 2 km macam ular beratur. Nak dapat saman yang diskaun 70% AES, kan? 300 bayar 90 kan? Tak nak berebut ni kan? Pasal benda nampak. Jadi bila kata dosa diampunkan setahun yang lepas, orang tak nampak. Jadi tak apa nak kerja lah. Jadi siapa yang tak sempat tahun ni, taklah tahun depan puasa lah. Dan baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kata Nabi SAW, wa man kahriya liqa Allah kahriya lahu liqa'a. Barang siapa yang tak suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala juga tak suka nak bertemu dengan dia. Hidup atas dunia ni tak pedulilah orang azan ke, orang semayang ke, orang puasa ke, orang zakat ke, ceramah ke, apa ke, mampu ke orang. Yang penting aku ada duit, aku ada rumah, aku ada keluarga, aku ada anak bini, aku boleh makan, aku boleh berjalan, aku boleh melancong, cukup aku ada gitu. Ni dia tak fikir pasal akhirat nanti. Tuan-tuan, agak-agak lah orang yang berdosa ni,
Orang yang tak semayang, orang yang dia tak tahu dia itu berdosa. Tuan-tuan agak-agak tahu kan? Dia tahu dia berdosa. Tahu. Cuma tuan-tuan, nafsu dia layan nafsu. Macam orang kafir lah, kita tanya dia kan. Kalau boleh dia orang ni tak nak mati kan. Allah sebut kan. Walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka ni kalau boleh tidak mengimpikan nak mati, nak minta mati ni tak ada. Sebab mereka tahu dosa-dosa yang mereka lakukan aydihim, oleh tangan-tangan mereka. Ceritanya cuci ni nak tanya dia, Uncle mau mati. Kamu. Jangan bawa saya. Mati pun mahal sekarang. Mau tanam abu tu nilai pun mahal, bayar sekarang. Dia kira duit. Dia kira tak nak ada kalau boleh. Hidup kalau boleh lama tak. Allah sebutkan. Walaupun ditujukan kepada Bani Yahudi, Bani Israel. Macam muslimin muslimat yang dirahmati, sebab tu kena usaha. Kata Imam Atiyullah, amalan kita ni belum terangkat ke langit. Saya dah sebut dah banyak kali. Bila mana kita rasa kita ada 3 perkara berlaku. Saya ambil yang satu je. Bila mana kita rasa amalan kita dah lengkap, amalan kita sempurna. Anda kena ingat. Bila kita rasa amalan kita sempurna, kita rasa dah tak ada apa-apa dah. Sebab tu kita habis mayang, kita sebut Astaghfirullahalazim, minta ampun dengan Allah. Allah ampunkan dosa. Sebab Allahu Akbar. Sebab kita bimbang, kita jaga rukun, kita jaga bacaan. Dalam semayang kita jaga semua sekali. Bimbang-bimbang dalam kita jaga tu tuan-tuan, tiba-tiba kita buat dosa. Minta ampun dengan Allah SWT. Habis mayang terus minta ampun. Tuan-tuan bayangkan kita yang semayang ni pun minta ampun dengan Allah SWT, minta diampunkan dosa selepas semayang. Bayangkan orang tak semayang macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati, sebab tu kata Nabi SAW, al-qayyis man dana nafsa. Orang yang cerdik ni orang yang selalu muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekalan selepas maut. Sebab tu kena muhasabah diri. Sebab tu saya sebut PKP ni kan, PKP yang kita baru ni, kena banyak muhasabah diri. Kita ambil yang positif, jangan ambil yang negatif kan. Ambil yang negatif memang jahanam gitu. Dapat ustaz lagi menggigil, main tu 3 bulan tak kuliah. Gigil tangan. Sebelum ni sembang ke main lagi, ceramah ke main, tumbuk meja terbalik air ni. Tuan-tuan jangan bimbang, rezeki tangan Allah SWT. Allah lah menentukan rezeki kita. Tuan-tuan tumbuk meja ke main tu. Baru ni PKP, kuliah tak ada apa tak ada kan. Main kan. Dekat 4 bulan tak kuliah, main gigil tangan. Sebulan tak kuliah tak pun kan. Hidup atas kuliah anak ramai tu 7-8 anak. Itu yang ada ustaz bawa grab food, ada yang jual keripap online pun ada, macam tu. Dia sebutkan rumah. Kalau peti ais tu buat pakai kayu, lama dah jahanam. Nasib baik buat pakai besi. Dengan anak-anak kita kan pusing-pusing buka peti ais, tengok tak ada apa, berbong. Tak lagi seorang lagi berbong. Habis. Tuan, Allah Akbar. Nak marah tak boleh. Dia nak pusing gimana? Dah pusing-pusing rumah kocik. Itu mak-mak kita pun sama kat bini kita. Bulan pertama PKP tu jangan buat besar, kami semangat dia. Kan? Pagi tu buat sarapan pagi. Tengah hari makan tengah hari, masak pula. Petang tu lah ada lah high tea, buat cekodok makan pula dengan sos cili. Malam kan makan malam pula. Nak tidur tu goreng french fries. Sebulan ya. Masuk bulan kedua tu tak ada dah. Kalau lepas subuh kau tidur, membutur dulu, Pukul 11 kan bangun, baru sarapan. Pukul 4 petang baru makan tengah hari. Lepas tu malam pandai kalau nak hidup. Pukul 10 dia tarik tip merah putih kan, tutup pintu dapur. Tak ada nak layan ni. Tak ada asal. Memang time PKP tu hari kan, minyak petrol turun harga, tapi yang habis minyak masak. Tak PKP sebulan belanja sekali je. Pergi Tesco, pergi Giant ke apa, sebulan sekali je. PKP sebulan 3 kali. Kan? Bermain. Sampai tengok muka anak korang sekejap habis, sekejap pinggul orang ni. Orang tu malu halus ni. Terdarah ke juga, nak marah tak boleh kan. Budak nak besar. Jadi kita ambil bab positif dia, tuan-tuan. Bila tak jalan ke rumah, tak ada pergi mana, tasmik lah bacaan anak-anak.
Kan anak-anak kita mengaji tu bawa Quran depan kita mengaji. Kita pun berapa lama boleh tidur? Penat ke pun tidur dalam lama apa kan? Panggil anak. Tengok bacaan dia macam mana. Tengok kau ambil wuduk depan aku. Aku nak tengok depan abang. Ambil wuduk, tengok macam mana wuduk dia. Suruh dia semayang, tengok semayang macam mana. Apa betul kan? Sebab sebelum ni semua kita serah pada cikgu kafar. Jadi bila anak kita tak boleh ngaji, anak kita tak reti semayang, kita maki cikgu. Cilaku ustaz ni. Anak aku sampai sekarang tak reti baca, tak mengaji Quran, tak reti mengaji Quran. Dah anak dia memang bangang macam mana? Dia marah cikgu. Ni tunjuk. Duduk tengok apa dia baca. Oh betul kan? Ni surau ni kan? Kalau bulan Ramadan besok jangan ada ambil imam import lagi. Ada kan? Bulan tahun depan tak payah ambil imam import. Pasal Ramadan yang lepas telah melahirkan ramai imam-imam dalam karya ni. Kan semua jadi imam kat rumah tu. Kan? Kalau tidak sebelum ni semua dia komplain kerja dia. Surau ambil imam muda salah, imam tua salah, baca pendek salah, baca panjang salah. Bila baca panjang lah celaka imam ni baca panjang ya Allah. Tu baca pendek anak aku pun reti. Baca imam tua slow sangat lah slow. Aku apa nak habis. Baca imam muda kan lah. Macam dia kira komplain lah kerja dia. Itu dia panggil juri awam. Dia kerja komplain dia. Suruh dia jadi imam, mampu dia tak nak. Sila. Dia sila kat orang. Ramadan baru ni dia jadi imam, anak jadi makmum. Kuliah Allah tu apa surah dia baca. Anak sampai komplain, abah tak ada surah lain ke? Kau diamlah, kau dak aku tahu tu marah anak. Nak lagi best, balik rumah mentua, terus PKP tak boleh rentas negeri, sangkut kan kampung rumah mentua. Bila masuk Ramadan, pak mentua jadi imam. Tuan, peluh ni jangan buat pasal lah. Kan, tu yang rakaat pertama tarawih baca kunut tu. Allahu akbar. Tuan. Tengok balik tuan. Mai senilah kita kena muhasabah diri. Kita pun tak mana tuan. Masuk PKP tak ada pun nak buat, nak keluar rumah tak ada. Tengok Astro pun lawan cerita tu. Ini berebut remote dengan anak-anak buat malu. Tuan. Jadi inilah masa kita nak muhasabah diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap wahai orang, ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman. Taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap orang hendaklah memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuat untuk hari esok, mana hari kiamat. Ini ayat muhasabah diri. Tengok, aku daripada pagi tadi sampai malam nak tidur ni, sebelum nak tidur tengok hari ni apa yang aku buat untuk agama. Apa yang aku buat untuk agama, apa yang aku buat untuk diri aku. Batu baru ni kita masih lagi dalam bulan hijrah, bulan hijratun Nabi SAW. InsyaAllah saya akan hurai ma'al hijrah ni silap Haji Zul di Radah, InsyaAllah 15 bulan bulan saya ingat nak bawa Ibrah ma'al hijrah di Radah, InsyaAllah. Hijratun Nabi SAW tuan. Hijrah tu kalau tidak berlaku, kita belum tentu dapat Islam yang mana kita capai sekarang. Sebab tu hijrah tu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengajaran supaya kita kenang sampai kiamat. Bukan mudah rupanya nak dapat iman, nak dapat Islam yang kita sekarang ni mudah-mudah kita capai. Muslimin muslimat yang dirahmati Tuhan. Baik, saya dah buat tabung tadi. Tabung lagi. Selaku ustaz ni mayat datang kuliah tak boleh pun tabung, tak ada benda lain nak dibawa. Kan bila berlaku PKP ni tuan, saya sebut tadi banyak melahirkan asnaf ekspres. Banyak orang hilang kerja. Banyak yang tuan, yang makan gaji, yang makan apa, yang kerja ada gaji bulan tak pun kan. Tak kira lah kerajaan ke swasta, dia ada kerja, dia ada gaji bulan tak apa. Yang itu kalau PKP 2 tahun boleh senyum. Tapi yang kerja ni tuan-tuan, yang jenis ada projek baru ada kerja, baru ada gaji. Ada makan gaji hari, ada makan komisen, macam-macam kan. Ada pilot sekarang ni saya tengok banyak yang buat kerja-kerja sampingan lain. Dulu gaji 600 sehari, sekarang terpaksa buat Grab food. Ada steward dengan stewardess buka car wash kan, sebab nak menampung hidup. Ada yang tak ada kerja langsung misalnya. Handphone saya pun macam nak pecah, orang minta semangat.
Ya, jadi saya mula-mula kuliah tu saya tak bawa tabung, tapi bila fikir balik saya bila tak bawa tabung ni rasa macam rugi pula, pasal kita tak buka ruang-ruang kebajikan. Ya, saya sebut ni pasal saya bukan paksa. Kan ada orang cakap, ustaz paksa lah orang nak ceramah, orang nak tumbang, syukurlah. Saya tak paksa tuan-tuan. Tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki. Ya, tuan-tuan sumbang, saya buat tabung. InsyaAllah tuan-tuan, saya sedang kumpulkan. Saya akan bagi bentuk kotak makanan. Ya, saya tak bagi cash. Pasal bagi cash kan lain nak dibuat kan. Kan? Jadi bagi makanan. Tak kira lah, tengoklah macam mana nak beli Maggi ke, beli beras ke, beli gula ke, beli susu ke. Tengoklah, bergantung pada permintaan. Ada yang setengah tu minta beli Pampers pun ada, ada yang setengah tu minta beli susu pun ada. Tapi itulah saya nak cerita tentang kadang kita bagi ni pun kita pun kena sabar kan. Pasal yang minta ni bukan semua jenis reti minta. Tahu reti minta? Dah kita bagi, jumpa kita kan. Dia kata, ustaz boleh tak? Kalau boleh Pampers ni, yang jenama ni ada tak? Saya tengok muka dia celaka tu. Dah lah kau minta sumbangan daripada aku kan. Kau nak Pampers macam style lah dah. Kan susu je ni, susu ni anak saya tak minum lah ustaz. Alah segeram ni tengok alah. Tuan ya, jadi kena sabar. Yang bagi pun kena sabar kan. Jadi tuan-tuan kat situ tuan-tuan ada share lah insya-Allah. Ya, sama-sama kita bantu. Saya stop sekarang ni, Yaman saya stop, Lebanon ke apa, sepatutnya saya minggu depan akan ke Lebanon pun saya terpaksa cancel sebab satu tak lepas lah, salah tak lepas lah. Tak dapat kelepasan untuk pergi ke Lebanon. Kemudiannya ialah saya lebih tumpu pada rakyat Malaysia yang sekarang ni terkesan dengan PKP. InsyaAllah tuan-tuan ya, kita cuba bantu semampu yang kita mampu. Ya, insyaAllah tuan-tuan, saya mohon maaf dan ampun sekiranya terkasar bahasa dalam menyampaikan kuliah. Ya, dan sudah pastinya ada keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita duduk dalam majlis ilmu ni. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.